هاي السلام عليكم. في هذا اليوم سندرس المادة اللغة العربية مع أستاذة حسنى. Pada hari ini, awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya, Cikgu Husna. Awak jangan lupakan saya tahu. Al-an, iftahu kitabukum safha tis'ata ashar. Sekarang, buka buku teks awak muka surat 19. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع حرف طاء. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk huruf ta. في الآخر هذا فيديو تمكن. Pada akhir pembelajaran video ini awak akan dapat pertama istima' wa nutqu sautu harfu ta, mendengar dan menyebut bunyi huruf ta. Kedua, qira'atu sautu harfu ta, membaca bunyi huruf ta. Dan yang ketiga, kitabatu harfu ta, menulis huruf ta. استمعوا جيدا ثم انطق صوت حرف الطاء مسموع نطقا صحيحا. Dengar baik-baik bunyi huruf ta yang didengari dan sebutkannya dengan sebutan yang betul. Harfu ta bil harakatil qasirah. Kita akan mempelajari bacaan pendek huruf ta, di mana bacaan pendek huruf ta ini mempunyai 3 baris. Mari kita lihat yang pertama. Harfu ta bil harakatil fathatun sautu ta. Huruf ta berbaris fathah iaitu baris atas bunyinya ta. Yang kedua, harfu ta bil harakati kasratun sautu ti. Huruf ta berbaris kasrah iaitu baris bawah bunyinya ti. Dan yang ketiga, harfu ta bil harakati dhammatun sautu tu. Huruf ta berbaris dhammah iaitu baris depan bunyinya tu. Ketiga-tiga huruf ta yang saya sebutkan tadi kita baca dengan pendek. Saya ulang ya. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Seterusnya, mari kita lihat contoh perkataan bagi bacaan pendek huruf ta. Yang pertama, huruf ta berbaris fathah iaitu baris atas. Contohnya, tabibun. Tabibun. Ta dibaca dengan pendek iaitu tabibun. Yang kedua, huruf ta berbaris kasrah iaitu baris bawah. Contohnya, tamatimu. Tamatimu. Ti, tamatimu. Dan yang ketiga, huruf ta berbaris dhammatun iaitu baris depan. Contohnya, tuyurun. Tuyurun. Tu dibaca pendek, tuyurun. Ketiga-tiga huruf bagi huruf ta yang dipaparkan hendaklah dibaca dengan pendek. Ta, tabibun. Ti, tamatimu. Tu, tuyurun. Harfu ta bil harakati tawilah. Seterusnya, kita akan mempelajari pula berkaitan dengan bacaan panjang huruf ta. Mari kita lihat bagaimana bacaan panjang huruf ta. Yang pertama, harfu ta bil harakatil fathatun ma'a harful alif sautu ta.
Huruf ta berbaris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang dengan bacaan ta, ta. Yang kedua, harfu ta bil harakati kasratun ma'a harfu ya sautu ti. Huruf ta berbaris kasrah iaitu baris bawah bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan panjang bunyinya ti, ti. Dan yang ketiga, harfu ta bil harakati dhammatun ma'a harfu waw sautu tu. Huruf ta berbaris dhammah iaitu baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang dengan bunyi tu, tu. Ketiga-tiga huruf yang mempunyai huruf alif, ya dan waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan panjang. Awak kena ingat, yang pertama tadi, slide yang lepas, tidak ada huruf alif, ya dan waw hendaklah dibaca qasirah iaitu baca dengan pendek. Kalau ada huruf alif, ya dan waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan qasirah. Hendaklah dibaca dengan tawilah iaitu bacaan panjang. Seterusnya, mari kita lihat contoh perkataan huruf ta yang dibaca dengan panjang. Okey, awak ingat ya, kalau bacaan panjang mesti kena ada huruf alif yang tidak berbaris, ya yang tidak berbaris dan juga waw yang tidak berbaris. Okey, jom kita lihat contoh yang pertama. Huruf ta berbaris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan panjang. Contohnya, qitarun, ta, qitarun. Yang kedua, huruf ta berbaris kasrah iaitu baris bawah bersama dengan huruf ya yang tidak berbaris. Contohnya, fatirun, ti, fatirun. Dan yang ketiga, huruf ta berbaris dhammah iaitu baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris. Contohnya, tufanun, tu, tufanun. Hendaklah dibaca dengan panjang. Okey, awak nampak kan? Ada alif yang tidak berbaris, ya yang tidak berbaris, waw yang tidak berbaris. Hendaklah dibaca dengan panjang. Kaifiyah kitabatu harfu ta. Cara menulis huruf ta. Seterusnya, mari kita lihat cara penulisan huruf ta. Okay, yang pertama sekali, saya nak tunjukkan awak bentuk huruf ta. Okay, jom kita tengok macam mana bentuk huruf ta tu ya. Okay. Nampak? Okay, ini adalah bentuk huruf ta. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan awak huruf ta ni ada 3 bahagian lah. Kalau awak nampak pada gambar, okay, ini saya gelarkan bahagian pertama, ini bahagian kedua dan ini bahagian ketiga. Okay, sebelum kita menulis, jom kita tengok ciri-ciri huruf ta. Yang pertama, tengok dia kata huruf ta hendaklah ditulis di atas garisan. Okey, awak nampak ada garisan berwarna merah ini. Okey, garisan warna merah ini adalah garisan. Dia kata huruf ta ditulis atas garisan. Tengok, dia cara tulis huruf ta mesti atas garisan. Okey, yang kedua, ada satu kepala bentuk bujur di atas garisan. Okey, saya gelarkan bahagian 1 dengan 2 ini adalah
kepala. Kepala huruf ta hendaklah dibuat secara bujur. Awak ingat ya, bahagian 1 dengan 2 ini, okay, saya tulis ni, 1 dengan 2 adalah bahagian kepala. Okey. Yang ketiga, huruf ta ada satu tiang di hujung kepala. Okey. Ni adalah nombor 3. Ini adalah tiang. Kita panggil tiang huruf ta dan hendaklah ditulis di hujung kepala ta. Ni, yang ini, pertemuan ni. Ini kita kena tulis dia punya tiang dekat sini nanti, dari atas ke bawah. Okey, kejap lagi kita akan cuba menulis huruf ta ya. Seterusnya, mari kita lihat cara penulisan huruf ta yang betul. Okay, lihat pada paparan. Tadi saya dah beritahu awak huruf ta ni ada ciri-ciri dia yang tertentu. Okay, mari kita tengok ciri dia. Yang pertama, mesti ditulis di atas garisan. Okey, kalau awak nampak yang berwarna merah itu adalah garisan. Nampak kan yang merah, yang garisan ni? Ini adalah garisan. Yang kedua, dia ada satu kepala yang bentuknya bujur. Tadi saya gelarkan bahagian 1 dengan bahagian 2 ini adalah kepala. 1 dan 2 adalah kepala. Kepala dia mesti bentuk bujur. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ada satu tiang di hujung kepala. Yang nombor 3 ni tiang, nampak? Okey, ini adalah tiang di hujung kepala. Ini kepala, okey, ini hujung dia. Okey, nanti kita buat ya, kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama, cara tulis yang pertama. Jadi dia kata hendaklah ditulis di atas garisan, ini atas garisan. Ada satu kepala bujur. Okey, huruf ta ni kepala dia mesti ditulis dari kanan bujur bulat ke kiri kita tengok. Dari kanan bujur ke kiri, mesti di atas garisan. Okey, kemudian ciri yang ketiga, kita buat satu tiang di atas hujung kepala dia. Okey, tiang ni mesti tulis dari atas ke bawah ya, bukannya bawah ke atas, mesti atas ke bawah. Okey, tengok. Okey. Ni, nampak? Maaflah kalau saya buat tak lurus. Okey, ini penulisan yang pertama. Okey, cara yang kedua. Tengok. Maaf. Contoh yang kedua. Kita buat kepala bujur sampai titik pertemuan dia yang kat sini. Buat satu tiang dari atas ke bawah. Okey, contoh yang ketiga. Buat kepala bentuk bujur. Satu tiang di hujung kepala ta. Okey, boleh? Nanti bila awak buat latihan, buat cantik-cantik ya. Perkara terakhir yang awak pelajari pada hari ini ialah kedudukan huruf ta. Okey, jom kita lihat ada berapa kedudukan huruf ta ini. Yang pertama, harfu ta fil awal, iaitu ta yang berada di awal. Yang kedua, harfu ta fil wasti, huruf ta yang berada di tengah. Dan ketiga, harfu ta fil akhir, iaitu huruf ta yang berada di akhir. Okey, kemudian jom kita lihat pada contoh kedudukan huruf-huruf ta ini. Macam mana kedudukan dia? Okey, yang pertama, huruf ta yang berada di awal. Okey, nampak? Ini adalah bentuk huruf ta yang berada di awal. Okey, kalau awak nampak huruf ta yang berada di awal ada garisan warna hijau ni, nampak? Yang saya bulatkan ni. Okey, garisan warna hijau. Ini bermaksud huruf ta ini boleh bersambung dengan huruf yang sebelah kirinya apabila dia berada di awal. Okey, kita tengok pada contoh pula. Okey, awak ada nampak contoh yang saya berikan? Okey, huruf ta, nampak huruf ta di dalam perkataan ni berada di awal. Nampak yang saya gariskan warna biru ni, huruf ta ni berada di awal. Okey, huruf ta boleh bersambung dengan huruf ba. Sambung dengan huruf yang sebelah kiri dia. Okey, contoh bacaan dia, tabibun. Tabibun. Yang kedua, kedudukan huruf ta yang berada di tengah. Okey, nampak?
huruf ta yang berada di tengah ada dua garisan hijau. Dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia dan dia boleh sambung juga dengan huruf yang sebelah kiri dia. Okey, kita tengok pada contoh perkataan. Okey, awak nampak huruf ta yang berwarna kuning ini yang saya garis berwarna biru? Okey, huruf ta ni dia duduk dekat tengah-tengah perkataan ni. Okey, dia boleh sambung dengan huruf fa dan dia boleh sambung dengan huruf ya. Cara bacaan dia fatirun. Fatirun. Dan yang ketiga adalah huruf ta yang berada di akhir. Kalau awak nampak huruf ta yang berada di akhir ni ada satu sahaja garis warna hijau. Sebelah kanan. Sebab dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia. Tetapi tak ada garisan dekat sebelah kiri sebab dah tak ada huruf dah untuk dia sambung. Sebab dia duduk dekat akhir sekali, dekat belakang sekali. Okey, kita tengok pada contoh perkataan. Okey, kalau awak nampak huruf ta yang berwarna kuning ni yang saya garis warna biru, dia duduk dekat belakang sekali. Dan dia boleh sambung dengan huruf ya. Okey, jadi cara bacaan dia waqit. Waqit. Okey, awak kena ingat huruf ta ni bila dia ada kat awal, dia duduk depan sekali, dia boleh sambung sebelah kiri je. Kalau dia duduk dekat tengah, dia boleh sambung dua-dua belah. Boleh sambung sebelah kanan, boleh sambung dengan yang sebelah kiri. Dan bila huruf ta yang berada di akhir, dia boleh sambung yang sebelah kanan sahaja. Awak ingat dia boleh sambung sebelah kanan sahaja. Dia tak boleh sambung yang sebelah kiri sebab dia dah duduk dekat belakang sekali. Okey, boleh faham? Alhamdulillah, selesai sudah berkaitan dengan huruf ta. Saya harap awak boleh faham dengan penerangan yang saya berikan sebentar tadi. Okey, lepas ni nanti jangan lupa siapkan kerja saya ya dan hantar pada saya. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.